Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak share dan bongkarkan apa dia ajaran Bahai dan dari segi sejarah kemunculannya bagaimana dan ibadahnya dan kepercayaan macam mana kita kena ambil tahu, sebab ajaran ini sudah berada di Nusantara dan pengikut daripada ajaran ini sekitar 7 juta. Kenapa ramai yang ikut? Sebab ajaran Bahai ini mudah, tidak membezakan agama dan meyakini bahawa agama semua sama. Islam, Kristian, Hindu, Buddha dan sebagainya semua sama. Sejarah agama ini kita perlu ketahui, sebab dengan sejarahlah kita tahu asal usul dan bagaimana perjalanan dan penyelewengan ajaran ini. Ia bermula pada abad ke-19 pada tahun 1819 sehingga 1850 dan ia bermula di Persia, iaitu di Parsila yang sekarang ini kita ketahui sebagai Iran. Pada awalnya mereka ini Islam dan mengamalkan Syiah Isna Asyariyah yang bermaksud 12 dengan erti kata 12 imam yang terpilih selepas Nabi, iaitu zaman Nabi, kemudian zaman Imam 12 dan yang terakhir zaman Bab. Itu kepercayaan mereka. Dan Bab ini dalam bahasa Arab sebagaimana yang kita ketahui disebut babun yang bermaksud pintu. Jadi pintu yang dimaksudkan ini ialah pintu yang berlandaskan hadis. Katakan Nabi SAW, "Ana Madinatul Ilm wa Ali babuha." Saya adalah bandar ilmu, kata Nabi, dan Ali adalah pintunya. Ini hadis daripada mereka yang palsu tu. Dan daripada perkataan ini, bab itulah yang bermaksud pintu. Inilah mereka mengatakan bahawa mereka adalah pengganti kepada Nabi. Maka muncullah seorang yang mengaku Al-Bab, pintu pembuka segala kegelisahan, yang bernama Mirza Ali Muhammad Syairazi. Dia juga mengaku sebagai Nabi dan membawa kitab Al-Bayan, disebutkan Al-Bayan. Pada ketika itu pemerintahan Syiah pun tergugat dan bertindak menangkap Mirza dan pengikutnya ni, disebabkan apa yang telah mereka lakukan dalam agama Syiah, ajaran Syiah tu. Selepas penangkapan Ali Muhammad Syairazi itu, tokoh dan pengikutnya mengadakan perjumpaan pada tahun 1948 di Badasid. Dan di antara yang berkumpul pada ketika itu ialah Mirza Hussain Ali Al-Mazaradani. Dia juga pengikut setia, dan dalam perbincangan mereka membuat kesimpulan untuk memperbaharui agama dan menghapuskan syariat Islam dan pemahaman syariat Islam 12 dan mereka namakan dengan Al-Babiyah, dengan tulisan Arabnya Al-Babiyah, dengan maksud mereka adalah pengikut Al-Bab. Mereka ini adalah sambungan daripada yang pertama tadi, kerana mereka adalah generasi kedua. Pada 9 Julai 1950 Ali Muhammad Syairazi meninggal dunia dan dikuburkan di Gunung Karmel. Hussain Ali ini pun mengangkat dirinya sebagai Nabi setelah kematian Muhammad Syairazi. Dia, Hussain Ali, membuat ajaran baru dan menghapuskan ajaran-ajaran daripada Muhammad Syairazi yang pertama tadi. Jadinya yang pertama tadi ajaran Al-Bab, kemudian yang kedua ni dia gelarkan ajarannya dengan Al-Baha, dan kepercayaan mereka mesti ada imam yang baru, iaitu Nabi setelah kematian imam sebelumnya. Dan Al-Baha ini menjadi Al-Bahaiyah, iaitu dia gelarkan sebagai Al-Baha dan menjadi Al-Bahaiyah. Orang ramai pun memanggilnya dengan Bahai. Jadi fakta sejarah ini tidak boleh lari. Bermula dengan Syiah Isna Asyarah, iaitu 12 imam, kemudian Al-Bab, dan kemudian yang akhir sekali adalah Al-Bahai. Ibadah ajaran ini boleh dikatakan bercampur aduk, dibuat-buat. Ada yang diambil daripada Islam dan agama lain, kemudian dicampurkan. Antara ibadah mereka ialah adanya solat, tapi hanya ditunaikan 3 kali sehari, pagi, tengah hari dan petang. Dan setiap solat itu dilakukan hanya 3 rakaat sahaja. Dan mereka juga puasa dengan syarat umur yang boleh berpuasa itu hanya 21 tahun sehingga 42 tahun sahaja. Lebih daripada 42 tahun sudah tidak ada kewajiban lagi dan hanya dilakukan 19 hari sahaja berpuasa, bermula 2 sehingga ke 20 Mac. Dan solat mereka juga tidak ada berjemaah, hanya dilakukan secara individu
dan kiblatnya tidak tetap. Boleh menghadap ke Mekah, boleh menghadap ke Palestin, dinding rata. Kiblatnya juga menghadap ke makam Husain Ali, dan umrah ziarah mereka pun ke makam Husain Ali, bukannya ke Mekah. Kita perlu tahu benda ini demi kebenaran, sebab mereka ambil ibadah yang ada pada umat Islam, menyerupai apa yang Islam lakukan, kemudian diubah dan diselewengkan mengikut hawa nafsu mereka. Dan ajaran ini bahaya, sebab jika dibawa kepada populasi umat Islam yang lemah, memahami agama, kurang ilmu, jahil, maka banyak yang akan jauh lebih tersesat. Sebab ajaran ini mudah, sangat-sangat mudah. Berkaitan dengan akidah, perkara yang bahaya dalam ajaran ini ialah mereka mengaku Al-Bab itu bukan setakat Nabi, tetapi ia adalah Tuhan yang telah bersatu dengan Al-Bab. Dan dalam sejarah juga, bila kita belajar sirah, ada satu sosok tubuh yang menghadirkan fitnah kubra, fitnah yang besar. Ini bernama Abdullah bin Sabah, dengan mensucikan Sayyidina Ali sehingga satu tahap menganggap Sayyidina Ali itu ialah Tuhan. Dan ajaran Bahai ini adanya campur tangan. Bila kita tengok balik kepada lambang ajaran ini, maka kita akan jumpa satu lambang yang diagungkan Yahudi pada agama Bahai ini. Dan ajaran agama ini berkembang dan berubah-ubah mengikut selera mereka. Dan sebuah bangsa memperjuangkan kesamaan, semua agama sama, hak wanita lelaki sama dan sebagainya yang pelik-pelik. Antara tokoh yang menyebarkan ajaran ini di Nusantara ialah Jamal. Dia yang berani menyebarkan ajaran ini, dan mereka train anak cucu mereka dengan ditulis ajaran-ajaran di helai kertas, kemudian menjadi kitab dan disucikan yang bernama kitab Al-Aqdas. Dan sejak 1939 dahulu lagi sudah ada fatwa, sudah ada kajian, sehingga 1981 ajaran ini difatwakan sesat oleh mufti-mufti Mesir. Boleh simak di kitab Ar-Rasail Islah juz 2 muka surat 188 tulisan Syekh Azhar Muhammad Khudur Husain. Ia menegaskan adalah ajaran Bahai ini sengaja dicipta untuk merosakkan Islam. Mereka sesuka hati mentafsirkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Mereka juga difatwakan bagi yang Islam yang mempercayai agama ini. Dan ajaran ini bukan ajaran daripada Islam. Dan di Indonesia, ajaran ini dikategorikan sebagai organisasi kumpulan yang dilarang sejak bermula 1962. Sebagai kesimpulan, bagi orang Islam, pentingnya untuk kita mengetahui perkara ini, mendalami ilmu agama, belajar agama, dekatkan diri kepada agama Islam, mengikut Al-Quran sebagai panduan kita dan sunnah baginda SAW sebagai contoh ikutan kita, agar kita tidak mudah terpesong dan tersesat di jalan yang benar, yaitu berada di landasan Islam yang sebenar-benarnya. Wallahu a'lam. Maafkan salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.